Baik, tuan-tuan sekalian, kita bicarakan tentang kaitan puasa dengan kesihatan. Hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah jelaskan, "Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat." Dan di antara perkara penting yang berlaku apabila seorang berpuasa ialah proses otophagy. Apa itu proses otophagy? Yang berasalnya perkataan Greek, auto maksudnya memakan, phagy maksudnya diri sendiri. Proses otophagy maksudnya proses badan kita memakan sel-sel diri sendiri yang sepatutnya mati untuk membersihkan badan daripada segala sebarang penyakit yang mungkin boleh datang kerana sel-sel yang sepatutnya mati ini. Sebelum ini saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana sel yang ada dalam tubuh kita berjumlah lebih kurang 70 trilion sel ini, dia ada jangka hayat tertentu dan tiba waktunya ia perlu dinyahkan kepada tubuh sebab dah expire. Tetapi yang jadi masalah ada di kalangan sel yang tak mati tetapi dia dah tak berfungsi. Yang jadi lebih masalah ialah apabila sel ini mula multiply menjadi abnormal cell. So di abnormal cell multiply, berkembang dan akhirnya membentuk tumor yang membentuk malignant cancer, kanser yang ganas. Dan di sinilah timbulnya pelbagai penyakit lain yang ada pada badan manusia disebabkan oleh sel yang sepatutnya dinyahkan itu tidak berlaku. Satu perkara yang unik, penemuan tentang proses otophagy ini telah pun ditemui sejak tahun 1967 oleh seorang yang bernama Christian D. Dave. Beliau berasal dari Belgium. Dengan penemuan fakta otophagy, bagaimana otophagy? Proses otophagy ialah proses berlaku di mana Allah jadikan badan kita secara otomatik dapat menyahkan, membuang sel-sel yang sudah tidak memainkan peranan dalam tubuh. Dan proses ini proses detox, penyucian, pembersihan tubuh kita secara natural berlaku melalui program yang memang teratur dalam badan kita. So ini penemuan yang ditemui oleh Christian D. Dave. Dengan penemuan ini, Christian D. Dave mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1974. Namun D. Dave tidak lagi menguraikan bagaimana proses ini berlaku. Dia hanya tahu, ada proses otophagy berlaku. Proses otophagy menyahkan sel yang sudah tidak berfungsi, menyebabkan badan kita akan menjadi lebih sehat dan stabil. Cuma dia tidak dapat menguraikan. Contohlah mudah untuk tuan-tuan faham, kita sakit kepala. Ni sakit kepala puncanya ni. Tetapi bagaimana berlaku, kita tak boleh nak explain. Ini contoh dia lah. So Christian D. Dave tidak dapat menguraikan bagaimana proses otophagy berlaku. Hinggalah walaupun dia mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1974 bagi seorang saintis, mendapat anugerah Nobel Prize ini satu penganugerahan yang hebat dalam kerjaya beliau. Sehinggalah datang seorang profesor berjepun, Profesor Yoshinori Oshomi daripada Tokyo Institute of Technology, di mana pada tahun beliau mengkaji otophagy selama 10 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2016 3 November 2016 beliau mendapat anugerah Nobel Prize tentang kajian beliau terhadap proses otophagy, di mana Christian D. Dave menjelaskan bahawa proses otophagy berlaku dalam tubuh manusia untuk menyahkan sel yang sudah tidak berfungsi. Proses bagaimana berlaku tidak dijelaskan. Namun Dr. Oshomi berjaya menguraikan, menemui bagaimana proses otophagy berlaku. Dr. Oshomi mendapati bahawa proses otophagy di mana badan kita mampu menyahkan, membuang ataupun memakan sel-sel yang sepatutnya mati hanya berlaku dalam keadaan perut kosong. Dan pada zahirnya manusia biasa perutnya jarang kosong sebab kita sentiasa makan, kan?
Kita sentiasa makan. Dalam keadaan manusia normal biasa, jarang perut kosong, sentiasa makan. Cuba tuan-tuan tengok, dulu tahun 90-an lah, masa ekonomi Malaysia ni tengah hebat, orang kerajaan kalau khusus memang khusus di Five Star Hotel makan gila-gila. Pagi sarapan pukul 7, pukul 10 rehat makan, pukul 12 tengah hari bukan makan lagi, minum lagi tengah hari, nanti pukul 1 makan tengah hari, kemudian pukul 4 minum petang, pukul 6 minum petang lagi, kemudian dinner, lepas dinner pukul 10 minum malam, lepas tu habis bengkel pukul 11 pukul 12 late supper. Berapa kali makan saudara-saudara? Wallahu akbar. Perut kita tak berhenti. Namun Dr. Oshomi mendapati bahawa proses autophagy hanya berlaku dalam keadaan perut kosong. Dan sepanjang kajian beliau mendapati satu benda yang unik. The only people that yang mengosongkan perutnya pada jangka waktu tertentu ini ialah orang Islam. Di sepanjang bulan Ramadan mereka berpuasa dan proses autophagy hanya berlaku sekiranya seorang itu mengosongkan perutnya dalam julat waktu minimum 12 jam, not less than 12 hours. Even dalam jangka masa 12 jam sekiranya dia makan sedikit pun autophagy tidak akan berlaku. So di sini kehebatan Dr. Oshomi, di mana Dr. Oshomi menyambung apa yang ditemui oleh Christian D. Dave, di mana proses autophagy hanya berlaku dalam perut kosong, dan terutamanya umat Islam yang berpuasa, proses puasanya umat Islam menggalakkan proses berlakunya autophagy dalam tubuh. Dan kemudian Dr. Oshomi menguraikan lebih jauh proses autophagy. Antara proses autophagy yang berlaku pertama, dia akan membuang sel-sel yang dah mati. Saya jelaskan tadi, jumlah 70 trilion sel dalam tubuh kita yang ada jangka hayat tertentu perlu dinyahkan. Proses autophagy yang memakan sel ini akan membuang sel-sel yang sepatutnya mati. Yang berkembang menjadi abnormal sel pun akan dinyahkan berbadan. Itu yang pertama. InsyaAllah saya akan ulas lebih detail satu-satu kemudian. Mungkin kalau ibu masalah sikit lah, sebab saya akan ulas pada Tazkirah Jumaat minggu kedua. Kalau ibu mungkin tak ada, tapi kalau bapa insyaAllah saya akan ulas sambung tentang autophagy ini pada Tazkirah Jumaat nanti lebih detail. Okey, saya sentuh sepintas lalu secara zahir saja, atau sepintas lalu saya ringkas. Yang pertama tadi, proses autophagy membuang sel-sel yang mati. Yang kedua, proses autophagy dapat mencegah berlakunya kanser. Dapat mencegah berlakunya kanser dengan membuang malignant cancer tadi, malignant sel yang telah pun berkembang. Yes, sel-sel yang abnormal berkembang, multiply menjadi malignant cancer. Sekiranya dapat dicegah di awal dengan kita banyak berpuasa. That's why tuan-tuan tengok orang yang banyak berpuasa, pasti badan dia akan sihat, badan dia akan fit, badan dia cukup sihat. Dan insyaAllah kita akan lihat nanti hadis bagaimana apa kaitan kesihatan kita dengan perut ni. Perut ni banyak punca penyakit yang timbul kerana perut. Yang ketiga, innate, the immune system. Proses autophagy akan menjadi immune system semula jadi pada badan, menguatkan immune system. Proses detail nanti saya akan jelaskan pada hari Jumaat insyaAllah. Kemudian proses autophagy juga membantu menyelesaikan masalah kardiomyopati. Kardiomyopati ini ialah masalah, bila sebut kardio, masalah jantung. Kemudian bila kita kata kardiomyopati ialah masalah yang berkaitan dengan otot jantung, pengerasan otot jantung tidak dapat mengepam dengan baik dan sebagainya. Ya? Yang kelima, proses autophagy dapat melambatkan aging proses. Setiap orang semua akan tua, tuan-tuan. Aging proses tetap akan berlaku. Tetapi uniknya, proses autophagy yang berlaku apabila seorang itu puasa, dia akan dapat melambatkan aging proses. Yang keenam, dapat mengatasi infectious disease. Infectious diseases ialah penyakit-penyakit berjangkit.
Dalam keadaan sekarang kita pandemik COVID-19 seluruh dunia digegarkan dengan penyakit COVID dan penyakit lain yang berjangkit. Puasa dalam merangsang proses autophagy dapat meningkatkan imun sistem. Dalam masa yang sama dia akan dapat membantu tubuh kita mencegah penyebaran jangkitan penyakit berjangkit. Fatty liver, masalah liver kita yang tidak berfungsi dengan baik sebab whatever reason lah. Nanti kita akan detail tentang liver ni satu persatu Pak, masa dah pendek ni. Kemudian antara yang menarik juga, autophagy, puasa dapat membantu tuan-tuan menyelesaikan masalah diabetic type 2. Bukan diabetic type 1 There is difference between diabetic type 1 and diabetic type 2. But the good thing that fasting help us to solve diabetic type 2. Okay. Kemudian perkara yang paling menarik sekali ialah tentang neurodegenerative diseases. Dr. Yuri Mikhailov membongkar isu ini. Bagaimana puasa dapat mengatasi masalah neurodegenerative diseases. Bagaimana proses ini berlaku secara detail, insya-Allah saya akan bicarakan kemudian. Cuma conclusion yang dapat saya bagikan pada malam ini ialah puasa menggalakkan proses autophagy, dan proses autophagy akan dapat menyihatkan tubuh kita dan dapat menyelesaikan pelbagai penyakit-penyakit yang boleh berjangkit dalam tubuh kita ataupun merebak dalam tubuh kita. Dan conclusion ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini hadis dhaif, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat insya-Allah. Kalau Allah panjangkan umur, saya sambung pada tazkirah Jumaat minggu kedua tentang puasa dan kesihatan. Sekian saja untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.